Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 13 Ogos bersama saya Wan Kamaruddin Ibrahim. Kita lihat dulu tajuk berita utama malam ini. Jangan permainkan agama. Juga serang Mahat Tafiz, 3 lagi suspek ditahan. Jangan permainkan agama. Itu amaran tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Idris Ahmad berhubung isu seorang wanita yang didakwa menunaikan umrah dengan memakai ihram seperti lelaki. Menurut beliau, pihaknya telah menghubungi Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAC bagi menyiasat isu ini. Ialah kita tak boleh untuk benda-benda seperti begini kita main-mainkan. Bab agama jangan main. Bab-bab ini yang boleh menyentuh kita soal dosa, pahala. Kerana pada saya ialah mereka ini adalah orang yang kita nak selamatkan, mereka saudara kita, dan kita harapkan mereka ni kembali ke pangkal jalan untuk kembali kepada agama. Kita tidak bukan saja sikap kita untuk menghukum, tapi sifat kita ialah untuk educate, untuk kita nak didik mereka itu supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Baru-baru ini tular di media sosial seorang individu yang dipercayai wanita menyerupai lelaki mengerjakan umrah dengan memakai ihram lelaki. Individu berkenaan merakam video berdurasi 17 saat di hadapan Kaabah. Perbuatan itu mendapat kecaman warganet kerana mempersendakan Islam dan tanah suci. Sementara itu, Mufti Pulau Pinang Datuk Seri Wan Salim Wan Muhammad Noor menyifatkan tindakan wanita berihram seperti jemaah lelaki sebagai satu tindakan yang tidak berakal dan sengaja mempersendakan agama. Jelasnya wanita tersebut hanya memudaratkan diri sendiri kerana agama Islam tidak terjejas dengan tindakan berkenaan. Tegas beliau, seorang Muslim sepatutnya mengikut peraturan yang ditetapkan dalam melaksanakan ibadah termasuk haji dan umrah supaya amalan yang dilakukan tidak sia-sia. Lebih buruk perbuatan tersebut jelas berlawanan dengan hukum Islam dan apabila dilakukan dengan sengaja, pelaku boleh menjadi kafir. Bagaimanapun beliau memaklumkan perbuatan tidak bertanggungjawab itu tidak menjejaskan umrah jemaah lain yang tidak mengetahui status sebenar wanita tersebut. Dalam pada itu, beliau menegaskan terdapat pelbagai cara lain untuk mencari populariti, namun bukan menjadikan agama sebagai bahan jenaka. Kelakuan jemaah bukan dalam kawalan syarikat pelancongan. Itu tegas Pengerusi Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Malaysia, Papuh, Datuk Seri Razali Muhammad Syam, berhubung dakwaan beberapa warganet yang menyalahkan agensi umrah susulan perbuatan wanita berihram lelaki semasa menunaikan ibadah umrah baru-baru ini. Ada pun insiden itu berlaku, ianya tidak semestinya di bawah kawalan syarikat pelancongan. Syarikat pelancongan tidak akan dapat memeriksa setiap jemaah yang nak pergi sama ada lelaki atau perempuan. Untuk makluman sekarang ni, kita boleh melakukan umrah melalui visa pelancongan. Tak semestinya jemaah yang pergi semua itu melalui travel agent. Dan kalau mereka pergi, mereka juga boleh buat sendiri melalui sistem online, iaitu boleh buat DIY sendiri. Jelasnya isu siapa pelaku melakukan umrah tidak sepatutnya timbul kerana Arab Saudi telah membenarkan sesiapa sahaja boleh menunaikan umrah tidak kira melalui agensi pelancongan atau persendirian. Justru beliau menasihati agar bakal jemaah untuk menghadiri kursus terlebih dahulu sebelum menunaikan umrah bagi memahami segala syarat agar ibadah tersebut diterima Allah dan tidak sia-sia. 3 lagi suspek yang terlibat dalam kejadian menyerang seorang guru dan pelajar Mahat Tafiz di Kuala Lipis berjaya diberkas polis. Ketua Polis Daerah Lipis, Superintendent Azli Muhammad Noor berkata, 2 suspek itu ditahan di Kuala Terengganu pada 2 pagi tadi, manakala seorang lagi dijerantut pada jam 8 pagi tadi. Suspek yang di Kuala Terengganu kita tahan malam tadi, awal pagi tadi di Kuala Terengganu. Pada jam lebih kurang pukul 2 pagi. Ya. Dan di Jerantuk kita tangkap awal pagi tadi lebih kurang dalam jam 8 pagi.
umur lebih kurang 30-an kesemuanya. Siasatan mendapati mereka bertiga positif dadah jenis heroin dan turut mempunyai rekod jenayah lampau dan dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh dan Seksyen 448 Kanun Keseksaan kerana menceroboh kawasan dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sementara itu, menurut Azli, pusat tahfiz tersebut telah ditutup sementara dan kesemua 30 pelajar termasuk pengajar pusat tahfiz berkenaan juga telah pulang ke rumah masing-masing. Terdahulu, kes amuk itu menjadi tular di media sosial dan mendapat perhatian netizen. Hasil soal siasat mendapati ia berpunca akibat rasa tidak puas hati seorang waris pelajar Ma'had Tahfiz itu berhubung pembayaran kos makanan di situ. Baik, susulan kejadian hujan lebat dan ribut luar biasa yang merosakkan 50 rumah pangsa Ros Merah, Taman Johor Jaya semalam, Kerajaan Negeri Johor akan menyalurkan bantuan RM1,000 bagi setiap keluarga mangsa ribut berkenaan dan bantuan itu dimaklumkan Menteri Besar Dato' On Hafiz Razi ketika melawat mangsa ribut di Pusat Pemindahan Sementara PPS, Dewan Serbaguna Taman Johor Jaya. Pengerusi Perbadanan Pengurusan Rumah Pangsa Ros Merah, Muhammad Fauzi Mokhtar berkata, kerajaan negeri turut memaklumkan akan membaik pulih bumbung blok tersebut dengan segera. Lawatan beliau telah menyatakan akan memberi sumbangan pada setiap keluarga sebanyak RM1,000 dan beliau juga akan mempercepatkan proses membaik pulih bangunan dari segala apa kerosakan untuk memudahkan kami balik dengan segeralah ke tempat kami. Dalam pada itu, mangsa yang ditemui menyifatkan bantuan yang diberikan sedikit sebanyak dapat membantu mereka dalam menghadapi bencana yang tidak disangka ini. Saya harapkan rumah kami pulih seperti biasa dan kami dapat hidup macam sebelum ni. Sebelum ni kami tengok orang banjir di bawah tapi kami banjir ke atas. Doakan kami tabah aja. InsyaAllah kami boleh hadapi. Barang-barang macam mana Kak? Tilam kami habis. Pakaian kami. Dalam kejadian petang semalam, 50 unit rumah pangsa Ros Merah di Taman Johor Jaya mengalami kerosakan teruk akibat hujan dan ribut luar biasa. Bencana itu dikatakan terburuk dalam masa 20 tahun. Zinc dengan kuda-kuda ni, dia terangkat sekali. Bila dia tergentak kat bumbung saya, dia akan jatuh macam sebatang-sebatang tu. Jadi kebetulan agaknya sebatang tu dari mana saya tak nampak lah kan. Pasal ada ceiling atas. Bila saya masuk balik tu, saya nampak satu ketul dah ada kat depan mata saya. Bayangkanlah kalau saya tak keluar daripada cepat tadi, bini saya tak ajak. Alhamdulillah. Setakat 1 petang tadi, jumlah mangsa ribut yang dipindahkan PPS masih sama iaitu 93 mangsa daripada 22 keluarga. Litar permotoran di setiap negeri. Baik, kerajaan bercadang membina litar lumba drag di setiap negeri di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pembinaan litar lumba itu bagi menggalakkan aktiviti sihat dalam kalangan peminat sukan permotoran. Bagi menunjukkan sokongan kerajaan kepada aktiviti riders seperti ini, bagi mengurangkan aktiviti tidak sihat di jalan-jalan dan sebagainya. Jadi saya ingin mengumumkan bahawa kerajaan akan membina litar drag untuk drag race di setiap negeri di seluruh negara. Cadangan ini akan dimasukkan ke dalam bajet 2023 yang akan dibentangkan pada bulan Oktober nanti.
Beliau berkata demikian ketika merasmikan perhimpunan Yamaha RXZ Members 4.0 di litar permotoran Gong Badak di Kuala Nerus hari ini. Perhimpunan tersebut berjaya mengumpulkan lebih 30,000 pemilik motosikal Yamaha RXZ seluruh negara di litar permotoran terbabit sejak kemarin. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri berkata tanggapan negatif terhadap peminat motosikal dengan melabel mereka secara sembrono sebagai mat rempit dan mat motor harus dikikis. Jelas beliau, banyak kelab berkaitan bermotosikal diketahui aktif melakukan aktiviti amal dan sihat yang memberi manfaat kepada masyarakat seperti membantu mangsa banjir. Kapal tempur pesisir LCS bukan projek kapal halimunan, sebaliknya kerja-kerja menyiapkannya masih dijalankan. Dan itu tegas Ketua Pegawai Eksekutif Bausat Naval Shipyard BNS Azhar Jumaat ketika mengadakan lawatan bersama media berkenaan perkembangan terkini kerja-kerja pembinaan 5 kapal LCS di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Lumut hari ini. Menurut Azhar, terdapat kekeliruan dalam laporan jawatankuasa kira-kira wang negara PAC yang mendakwa perkakasan berkaitan projek LCS telah usang sepenuhnya. It's not really accurate. I said inaccurate because the term obsolete means it's already useless. What we're saying that is in the process of having obsolescence issue. Obsolescence is a process. Obsolete is the end state of that process. So it has not arrived at the end state. So obsolescence can be managed if we continue and able to carry out those routine maintenance. Beliau berkata demikian dalam sesi taklimat dan lawatan berkaitan perkembangan terkini projek LCS di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Lumut hari ini. Jelas Azhar, kapal LCS pertama sudah siap kira-kira 60%, sementara kapal LCS kedua 48%, LCS ketiga 43%, LCS keempat 36% dan LCS kelima mencapai 22%. Katanya kewujudan fizikal kelima-lima LCS itu diharap mampu memberi penjelasan sebenar kepada umum bahawa projek berkenaan bukan didakwa melibatkan kapal halimunan. Projek LCS mula mencuri tumpuan umum apabila PAC mendedahkan bahawa kira-kira 6 bilion ringgit telah dibelanjakan namun tidak ada satu kapal pun yang telah disiapkan. Jumaat lalu pengerusi PAC Wong Kah Woh dilaporkan berkata kira-kira 15% daripada barangan yang diperolehi dalam simpanan dengan nilai 1.7 bilion ringgit dikira usang dengan kerugian dianggarkan melebihi 263 juta ringgit. Ini termasuklah beberapa bungkusan TV pintar untuk kegunaan LCS disimpan di gudang berkenaan untuk tempoh beberapa tahun. Bank Islam Malaysia Berhad meneruskan usaha membantu peniaga-peniaga kecil dan mikro melalui bantuan perniagaan amal Musaadah Bank Islam 2022 bersama rakan strategiknya Amanah Ikhtiar Malaysia AIM. Bantuan barangan keperluan perniagaan itu diberikan kepada 26 penerima sahabat AIM dari 11 daerah sekitar Perak. Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Bank Islam Malaysia Berhad, Muhammad Iran Morif Muhammad Sharif berkata, dalam program kali keempat ini, bantuan yang sama turut diberikan kepada 24 sahabat AIM dari 11 daerah di Pahang dengan dana keseluruhan melebihi RM170,000. Ini sejurus dengan prinsip di Bank Islam di mana kami berbesar hati untuk menolong semua penerima-penerima terutamanya daripada golongan yang kurang bernasib baik. Ini adalah daripada sedikit sumbangan perkongsian daripada keuntungan Bank Islam yang kami memang setiap tahun berkongsi dengan golongan-golongan ini. Beliau berkata demikian pada Majlis Penyampaian Amal Musaadah Bank Islam 2022 kepada sahabat AIM di Ipoh hari ini. Tambah beliau, melalui program Amal Musaadah ini, Bank Islam menyumbang barangan keperluan perniagaan serta bantuan modal tunai pusingan bernilai antara RM700 hingga RM1,500. Penyediaan keperluan itu dilaksanakan melalui penyaluran dana zakat serta peruntukan tahunan Bank Islam. Sementara itu, Ketua Pegawai Kewangan AIM Anusharizal Masharin berkata,
bantuan perniagaan amal musaadah terbabit dapat membantu golongan asnaf untuk kembali bangkit menaikkan ekonomi keluarga. Program kita dengan Bank Islam ni bukan barulah, kita dah buat dah 4 tahun dan kalau ikut sumbangan pun daripada Bank Islam kepada sahabat-sahabat IM ni dah hampir 500,000 sebenarnya. Dan kita tengok macam kita tengok tadi memang Bank Islam dia bagi dari segi sumbangan barang-barang. So kepada sahabat-sahabat kita yang memang terjejas, barang dah rosak, lama tak berniaga dan sebagainya, ini peluang mereka untuk start kembali bisnes lah sebenarnya dengan barang-barang baru. Dan Bank Islam pun bagi sumbangan wang tunai, kita pun bagi tambung lagi bagi modal pembiayaan kepada sahabat-sahabat untuk dia start balik berniaga sebenarnya. Menurut Nur Syahrizal, bermula daripada 2017, bantuan dengan kerjasama Bank Islam itu, seramai 241 sahabat AIM telah menerima bantuan amal musaadah. Akal pada zero, memang modal tu memang mula-mula memang dari Amanah Ikhtiar. Sebab akal daripada bekerja berhenti sebab masalah anak. Lepas tu start meniaga memang daripada modal Amanah Ikhtiar tu. Lepas tu kita macam ada macam berkembang jugalah, kita memula dari rumah, lepas tu ada letak dekat kedai. Lepas tu sekarang start nak buat frozen lah. Saya mula-mula tu saya buat bisnes biasa, jual burger je. Lepas tu saya dah rasa macam nak besarkan kedai, kewangan tak cukup. Dengan cara ni, ada kawan beritahu jumpa Amanah Ikhtiar, dia bantu saya. Umat Islam di seluruh negara berpeluang menyumbang dalam infak dan wakaf pembinaan Masjid Kota Warisan di Sepang yang dianggarkan menelan belanja sekitar 25 juta ringgit. Pengerusi Jawatankuasa Pembinaan Masjid Kota Warisan, General Profesor Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin berkata, kompleks masjid yang bakal dibina di tanah seluas 3.03 ekar ini bakal menyediakan pelbagai kemudahan buat umat Islam di sekitar Kota Warisan. Boleh memuatkan beberapa fasilitis, iaitu masjid dengan ruang solat untuk 3,000 jemaah, sebuah dewan serbaguna, dan yang lebih penting lagi adalah sekolah kafar memerlukan dana sebanyak 25 juta. Menurutnya lagi, pembinaan masjid ini telah dinantikan lebih 20 tahun oleh penduduk di kawasan Kota Warisan Sepang yang bakal memberi keselesaan dalam menunaikan ibadah dan pelbagai aktiviti keagamaan. Sementara itu, tambahnya, pembinaan sekolah kafar di kompleks masjid ini juga amat diharapkan bagi menampung keperluan lebih 800 orang pelajar kafar yang kini mengikuti kelas kafar di bangunan kedai yang disewa untuk dijadikan kelas. Buat masa ini, kutipan dana pembinaan masjid ini telah mengumpulkan kira-kira RM300,000. Justru beliau menyeru badan korporat dan orang perseorangan agar sama-sama menyumbang dalam pembinaan kompleks Masjid Kota Warisan. Bagi yang berhasrat untuk sama-sama berinfak dalam pembinaan masjid ini, boleh berbuat demikian melalui nombor akaun atau dengan mengimbas QR Code tertera. Baik, lebih 2,000 jemaah hadir pada program Qiyamul Lail Perdana Siri 2 yang diadakan di Masjid Putra, Putrajaya awal pagi tadi. Dan program yang bermula jam 4.30 pagi itu adalah kesinambungan majlis serupa pada Jun lalu. Turut hadir pada majlis berkenaan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad. Menurut Datuk Idris, setiap golongan masyarakat perlu bersujud bagi mendidik diri dan memberi kesedaran sebagai hamba Allah. Jelas beliau apabila diamanahkan memimpin Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menggerakkan kekuatan solat dalam masyarakat menjadi keutamaannya. Antara pengisian utama program ialah Qiyamul Lail secara berjemaah yang dipimpin oleh Qari Ahmad Tirmizi Ali, solat subuh berjemaah dan penyampaian tausiah. Pada majlis sama, Datuk Idris turut menyempurnakan pelepasan konvoi motosikal berkuasa tinggi dari masjid ke masjid sekitar daerah Lenggong, Perak. Skuad Musaadah juga akan menjalankan aktiviti santai bersama masyarakat dalam menggerakkan kempen Keluarga Malaysia, Keluarga Sejahtera dan menyantuni masyarakat orang asli di sana. Dakwah ini bukan saja di masjid, tapi di mana-mana saja kita berdakwah. Sama ada di jalan, di kedai kopi atau di masjid, dalam bandar, hutan. Itu
adalah merupakan sasaran dakwah kita. Dan kita harapkan ini kita nak menunjukkan satu daripada dakwah satu benda dinamik yang bukan saja kita statik yang tempat saja, tapi sebaliknya kita berada di mana-mana tempat saja. Tambah beliau, Bikers berkenaan merupakan ejen dakwah yang menyebarkan nilai-nilai Islam. Ia bukan hanya tertumpu kepada pendakwah eksklusif yang melibatkan ustaz-ustaz dan masjid sebagai medium penyampai. Salman Rushdie kritikal. Pengarang Salman Rushdie yang cedera selepas diserang dalam satu kejadian di New York kini dilaporkan menggunakan mesin ventilator dan dia tidak boleh bercakap dan berkemungkinan buta sebelah mata. Pada Jumaat, Salman ditikam 2 kali ketika hendak menyampaikan syarahan di institusi Chautauqua di barat New York. Menurut ejen Rushdie, Salman berkemungkinan buta sebelah mata, saraf di lengannya putus dan hatinya rosak selepas ditikam. Salman ialah penulis kelahiran India yang terkenal dan memenangi pelbagai hadiah sastra serta pernah mencetuskan kontroversi menerusi buku tulisannya The Satanic Verses yang dikatakan menghina Islam. Karachi dinobatkan sebagai bandar paling tidak sesuai didiami di dunia oleh Indeks Kebolehidupan Global 2022 dan bandar terbesar Pakistan itu bukan sahaja disifatkan busuk, kotor dan menjijikkan, malah diselubungi isu pencemaran kritikal. Ia diburukkan lagi dengan isu kebersihan apabila sampah dan sisa makanan dibuang di tepi jalan sehingga mengundang ketidakselesaan. Bukan sahaja mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan, malah ia menjadi syurga buat haiwan dan serangga perosak. Sampah dibiarkan menggunung juga menyumbang kepada masalah perparitan yang mencetuskan banjir saban tahun di Karachi. Banjir yang berlaku setiap kali musim hujan ada kalanya berlanjutan selama lebih seminggu yang bukan sahaja menjejaskan aktiviti harian, malah mengancam nyawa penduduk di bandar berkenaan. Dialek ibu bapa akan disertakan dan dipaparkan pada sijil kelahiran digital yang dikeluarkan mulai 1 September 2022 dan langkah itu dibuat selepas penguasa imigresen dan pusat pemeriksaan ICA Singapura menerima beberapa pertanyaan mengenai pengecualian maklumat berkenaan sebelum ini. Menurut ICA, dialek ibu bapa adalah antara butiran yang tidak disertakan ketika sijil kelahiran digital diperkenalkan kerana ia tidak diperlukan bagi penggubalan dasar dan keperluan pentadbiran yang lain. Butiran lain yang tidak disertakan termasuk negara kelahiran ibu bapa, alamat ibu, pendaftaran tempat kelahiran anak dan satu seksyen yang diberi nama butiran pemberi maklumat. Ini dilakukan untuk memudahkan proses pendaftaran dan bagi mengurangkan bilangan ruang butiran. Butiran mengenai dialek ibu bapa akan terus didaftarkan oleh ICA dan butiran itu juga boleh didapati di SingPass. Bagi individu di bawah umur 21 tahun, maklumat dialek juga boleh didapati dalam profil SingPass ibu bapa mereka di bawah tab Keluarga. Semasa lahir, meletakkan maklumat kumpulan dialek bapanya dalam sijil kelahiran kanak-kanak. Maklumat ini direkodkan dalam pengkalan data pendaftaran negara. Balai Cerap China mengeluarkan amaran tahap merah susulan cuaca panas terik yang melanda kebanyakan wilayah di negara itu dan tahap amaran itu adalah yang tertinggi daripada 4 peringkat amaran. Pada Sabtu, beberapa wilayah antaranya Inner Mongolia diramal mengalami suhu 35 hingga 39 darjah Celsius pada siang hari, manakala wilayah Jiangxi, Sichuan, Chongqing, Hubei, Hunan, Jiangxi, Anhui, Jiangsu, Shanghai dan Zhejiang suhu mungkin melebihi 40 atau 42 darjah Celsius. Pihak berkuasa tempatan dinasihatkan mengambil langkah berwaspada, menangguhkan kerja-kerja di kawasan terbuka dan menumpukan kepada langkah pencegahan kebakaran serta melindungi kumpulan rentan. Bincang niaga kembali di era peralihan endemik terus bertahan dan berani mengorak langkah. Kami kembali memayungi anda bersama Bincang Niaga Revival 2022.
Ogos ini. Rebut peluang ini untuk bersiaran di kaca TV dengan pakej promo ekstra, slot terhad, masa terhad. Daftar sekarang di www.tvalhijrah.com/bincang niaga atau imbas QR code yang tertera. Dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Dan jangan ketinggalan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.